Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kertas kerja yang pertama berkenaan dengan rahsia jin, syaitan dan jin, hubungannya dengan pelbagai penyakit. Pertama sekali saya ingin menerangkan mengenai kejadian dan latar belakang sejarah syaitan dan jin. Ya, kejadian, latar belakang sejarah. Ini perlu kita ketahui secara pasti. Yang pertama sekali berkenaan kejadian jin dan syaitan ini. Jin dan syaitan itu dijadikan oleh Allah daripada api. Kerana disebut oleh Allah beberapa tempat dalam Quran, antaranya ialah dalam suratul Hijr ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Begitu juga ayat 15 surah Ar-Rahman. Wa khalaqal jana min marijin min nar. Jadi kedua ayat ini Allah tegaskan bahawa jin dijadikan oleh Allah daripada api, dan dijadikan oleh Allah sebelum manusia dijadikan. Berapa tahun, berapa ribu tahun sebelum dijadikan Adam, tidak ada siapa yang tahu. Jin dan syaitan ini mempunyai hati, mempunyai akal, mempunyai nafsu sebagaimana juga manusia. Dari mana kita tahu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Kami sediakan untuk neraka ramai di kalangan jin dan manusia, katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun. Jin-jin dan manusia itu mempunyai hati, tetapi jin-jin dan manusia itu tidak mampu menggunakan hati untuk memahami kebenaran Allah. Jadi jelas jin syaitan ni ada hati, seperti manusia ada hati, sama. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Jin-jin dan manusia yang bakal dimasukkan ke neraka itu ada mata, tetapi mereka jin dan manusia itu tidak mampu menggunakan mata untuk melihat kebenaran Allah. Walahum adhanun. Jin-jin dan manusia itu mempunyai telinga, la yasma'una biha, tapi jin-jin dan manusia itu tidak mampu menggunakan telinga untuk mendengar kebenaran Allah. Mata, telinga, yang mata dan telinga ni tuan-tuan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ini sebenarnya tujuannya ialah akal. Akal. Sebab akal hanya boleh digunakan bila ada bantuan dua panca indera, mata dan telinga. Jadi daripada ayat ini tuan-tuan, jin ada mempunyai hati, ada mempunyai akal seperti manusia. Kerana jin tidak menggunakan hati, tidak menggunakan akal, mereka dimasukkan ke neraka. Begitu jugalah manusia. Kalau manusia ada nafsu, jin pun ada nafsu. Sebab itulah jin mempunyai zuriat, anak cucu. Kemudian perkara lain yang berkenaan jin ni, oleh kerana jin
ini dijadikan oleh Allah daripada api, maka tubuh jin itu halus. Jismun latifun, bagi jin itu jismun latifun, berbeza dengan manusia. Kerana dijadikan daripada tanah, maka tubuh manusia itu kasar. Jismun kathifun, itulah bedanya. Oleh kerana tubuh jin ni halus, macam mana halusnya? Mesti kita tahu. Halusnya ialah seperti angin. Angin, oksigen yang kita sedut ni. Macam mana kita tidak boleh melihat angin, macam begitulah kita tidak boleh melihat jin dan syaitan. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan syaitan itu melihat kamu. Iblis itu melihat kamu. Begitu jugalah kumpulan-kumpulan jin dan syaitan itu melihat kamu. Dari sekiranya kamu tidak dapat melihat mereka. Jin dan syaitan nampak kita, kita tak nampak jin dan syaitan. Kenapa? Karena tubuh syaitan ini halus seperti angin. Mungkin syaitan dan jin ni ramai di dalam dewan ni, kita tak nampak. Mungkin ada yang mentenggek kat kepala kita, dekat telinga kita, dekat tudung kita, dekat bahu kita. Kita tak tahu. Ada. Asal kita tak nampak. Bagaimanapun, oleh kerana jin dan syaitan ni, walaupun kita tak nampak, bagi orang yang biasa, dia boleh tahu, dia boleh rasa, boleh, walaupun tak nampak, boleh dirasa. Sebab itulah ada alat-alat elektronik yang dicipta khas, boleh detect adanya jin atau syaitan di satu-satu tempat. Saya pernah berbual dengan seorang profesor perubatan di Universiti Melaya. Dia kata, profesor ini bercerita dengan saya di satu bilik di Fakulti Perubatan UM, PPUM. Di situ ada masalah. Dirasakan oleh orang ramai yang selalu di bilik ini, ada sesuatu keganjilan. Maknanya ada jin. Lalu dipasang alat elektronik di pintu. Alat-alat elektronik ini dapat merekodkan ada laluan, ya, menerusi pintu ini keluar dan masuk, yaitu laluan adanya jin bagi keluar dan masuk. Begitu juga tuan-tuan, ya, bagi siapa yang biasa, walaupun dia tak nampak jin atau syaitan ini, dia akan terasa adanya jin dan syaitan. Setengah murid saya yang biasa saya tugaskan untuk memulihkan, kalimah memulihkan ini saya gunakan, memulihkan satu-satu tempat seperti kediaman, rumah, seperti sekolah, pejabat, kedai yang ada masalah. Maka murid-murid saya ini bila sampai ke rumah ataupun kedai ataupun sekolah, murid-murid saya ini akan buat survey. Macam mana mereka survey? Mereka berjalan. Kalau padang sekolah, berjalan. Ketika mereka ini berjalan, mereka ini terasa. Bila sampai satu tempat, mereka terasa. Jadi katalah kawasan sekolah itu sesudah dilalui semua, diingatkan di sini, di sini, di sini. Sebagai contoh, ya, murid saya tugaskan pergi memulihkan hospital Serdang.
murid saya ini berjalan. Antara bangunan itu ada pokok-pokok yang ditanam sebagai landscape. Murid saya ini bagi tahu saya, rasanya dekat sini, dekat pokok ini. Jadi ini membuktikan ya, walaupun murid saya ini dia tak nampak jin, tapi dia rasa. Betul ya. Bila kita tumpukan pembersihan itu di pokok-pokok itu, maka masalah itu selesai. Masalah di Hospital Serdang ini ialah kerana di bahagian ward bersalin malam-malam nurse ke atau ibu-ibu yang dah bersalin ke nampak doktor pakaian lengkap tapi tak ada kepala. Doktor berpakaian lengkap tak ada kepala. Rupa-rupanya pokok-pokok yang ditanam itu diambil daripada mana tak tahu, mungkin daripada hutan. Memang ada jin-jin yang menghuni di pokok-pokok ini. Kerana itu apabila kita musnahkan ya, nanti saya akan ceritakan macam mana nak musnahkan jin, maka selesai masalah itu.